Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita hari ini insya-Allah bersama dengan kunci segala keberkatan dan kebaikan. Dan kita sampai kepada sambungan ya tentang keberkatan ilmu. Keberkatan ilmu yang ke-12-nya kata musannif di sini hafizahullah taala bahwa ilmu itu di antara nikmat yang terbesar daripada segala nikmat yang lain lah. Nikmat ilmu adalah di antara nikmat yang terbesar. Jadi sebagaimana firman Allah taala dalam surah An-Naml ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada Daud dan Sulaiman pengetahuan. Kami telah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam pengetahuan, dan mereka berdua berkata segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami di atas kebanyakan daripada hamba-hambanya yang beriman. Jadi dengan ilmu, kata An-Nasafi rahimahullah, wa fil ayati, dalam ayat ni adalah ayat ni sebagai dalil di atas kemuliaan ilmu, kan? Dan maknanya telah disebutkan sebelum ni tentang orang yang membawa ilmu dan orang yang berilmu lah, kelebihan mereka. Sebelum ni dah disebutkan bahawa nikmat ilmu itu adalah daripada sebesar-besar nikmat daripada nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang lain lah. Bahawa barang siapa yang diberikan kepadanya ilmu, pengetahuan, maka sesungguhnya telah diberikan kepadanya kelebihan kurniaan yang banyak daripada segala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-12. Yang ke-13 di antara keberkatan ilmu, bahawa ilmu ini diumpamakan seperti hujan yang lebat, kan? Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sabdanya, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi." Perumpamaan apa yang Allah utuskan aku dengannya, dengan perutusan itu daripada petunjuk dan ilmu, kan? Kamathalil ghais, adalah diumpamakan seperti hujan lebat, al-kathir, al-ghais al-kathir, hujan yang lebat lagi banyak, asaba ardan, yang dia menimpa bumi, dan di antara bumi itu ada bumi yang naqiyah, yang bersih, kan, lembut, dia menerima air, kan, dia gebu, dia lembut, dia menerima air, dan dia menumbuhkan tanam-tanaman dan juga rumput yang banyak lah di antara bahagian bumi itu. Dan di antara bahagian bumi itu pula ada yang jenis kering, dia jenis keras, yang ia boleh menampung air. Maksudnya dia tidak menyerap air, dia bila air turun dia tak menakung. Dia boleh menakung air. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi dengan air yang ditakung tersebut oleh bumi itu manfaat yang banyaklah kepada manusia. Nafa'allahu biha, Allah beri manfaat dengan bumi yang boleh menakung air tadi kepada manusia dan haiwan. Lalu mereka minum darinya, dan mereka menyiram tanaman ataupun memberi minum kepada haiwan ternakan mereka, dan mereka bercucuk tanam. Dan satu bahagian bumi lagi pula yang ia adalah qi'an, bumi yang ibarat seperti padang pasir lah, ya. La tamsiku ma'an wala tumbitu wala tumsiku ma'an wala tumbitu kala'an.
dia tidak menakung air dan dia juga tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Maknanya gersang macam tu je lah. Fadzalika, maka demikian itu seperti orang yang faham pada agama Allah. Orang yang faham pada agama Allah dan dia dapat manfaat daripada kefahamannya itu, daripada apa yang Allah utuskan aku dengannya, daripada ilmu itu, orang tu dapat manfaat. Lalu dia mengetahui, kan? Dia mengetahui, dia belajar, dia mengetahui, dia berilmu, wa'allama, dan dia mengajarkan. Fa'alima wa'allama, maka dia mengetahui dan dia mengajarkan ilmu tersebutlah. Ini bahagian pertama. Dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat kepalanya bila dia bawa petunjuk, dia tak nak tengok pun, tak angkat kepala pun untuk menyahut kebenaran, tak nak dengar pun, dan tidak menerima petunjuk daripada Allah Ta'ala yang petunjuk itu telah dihantar melalui aku. Kata Rasul SAW, yang ni yang aku diutuskan dengan petunjuk tersebut, dia tak mau terima. Macam umpama orang kafir musyrikin yang mati kafir kan, orang-orang munafiqin macam tu lah. Qala Al-Qurtubi, berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, maksud hadis ini, ya, maknanya perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW bagi apa yang Nabi bawa kepada umat manusia daripada ilmu dan agama. Ilmu dan agama ni Nabi bawa kepada umat manusia, ya, cerita tentang ilmu yang dibawa oleh Nabi dan cerita tentang Nabi itu sendirilah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka ditashbihkan, diserupakan, disamakan apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW itu, disamakan seperti hujan yang meliputi bumi, turun meliputi bumi, yang mana Nabi SAW datang kepada manusia, dan kepada seluruh manusia, okay? Jadi ketika manusia itu hampir binasa dengan kekufuran dan kesyirikan, jadi Nabi SAW datang bawa petunjuk lah, diumpamakan seperti hujan yang menimpa bumi yang gersang lah, yang bumi itu bumi mati kan, lalu dihidupkan dengan air hujan. Itulah ada perumpamaan Nabi SAW dan apa yang Nabi bawa kepada manusia. Jadi maka bila ilmu itu sampai mana tu dibawa oleh Nabi, maka kenalah, sampailah kepada manusia semuanya. Tapi ada yang menerima, ada yang tak menerima lah, ya? Itu diumpamakan ya, perumpamaan dia. Dan kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW menyamakan atau membuat tashbih, membuat persamaan ilmu dan petunjuk yang Nabi bawa itu. Nabi umpamakan seperti hujan yang lebat lah. Kenapa? Kerana hujan yang lebat itu dia seperti ilmu. Ilmu ni dia memberi faedah, manfaat kepada manusia, menghidupkan hati manusia yang dah mati, ya. Begitu juga hujan, dia memberi kehidupan, menumbuhkan tanam-tanaman, kan, airnya dapat digunakan untuk diminum, disiram pokok-pokok, diberi minum pada haiwan ternakan. Jadi sama, tugas keduanya itu sama kan, menghidupkan, memberi kelapangan, memberi kebahagiaan, ketenteraman, ya? Ilmu dan hujan tadi sama kedudukannya, memberi manfaat kepada manusia. Kenapa? Kerana dengan ilmu dan hujan tadi disamakan hati manusia tadi dengan bumi, ya kan? Ilmu disamakan dengan hujan dan hati disamakan seperti bumi kita ni, tanah yang kita pijak ni. Ada yang lembut, ada yang keras, kan? Ada yang dia tu hanya boleh menakung air, tapi tak boleh nak cucuk tanam, itu tanah keras kan. Ada yang tanah dia menyerap air terus, tak ada kesan air pun bila timpa atas dia. Baik. Jadi sebagaimana hati dia mendengar, telinga mendengar dan hati menerima ilmu dan mencernakannya dalam perbuatan ataupun amalan ni lah, hati tadi. Begitu juga bumi tadi,
dia menerima air. Bila menerima air, maka air dia akan menghasilkan sesuatu lah, iaitu tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Jadi dengan ilmu itu akan zahirlah keberkatan pada diri seseorang dengan ilmu tadi. Apabila dia beramal dengan ilmu lah, itu juga tanah tadi, ya kan? Dia mendatangkan keberkatan dengan menumbuhkan tanam-tanaman. Tapi kalau bumi yang tak boleh menumbuhkan tanam-tanaman, apa-apa tak ada faedah apalah. Dengan ilmu tadi, ilmu sampai dekat dia tapi ilmu tak bermanfaat. Maksudnya dia tidak mengamalkan ilmu yang dia tahu tadi, tak ada guna lah. Kan? Bahkan lebih berbahaya lah. Kemudian jadi hadis yang mulia ini, yang agung ini, memberi peringatan lah, tanbih, peringatan kepada kita tentang kemuliaan ilmu dan pengajaran. Ilmu dan al-ilmu wa ta'lim, ilmu dan pengajaran, keagungan dia lah, dan begitu besarnya, tingginya darjat dia. Dan maknanya mereka yang tidak termasuk di kalangan ahli ilmu, maka kecelakaanlah bagi mereka. Tidak ada kebahagiaan, kerana kebahagiaan itu bermula dengan ilmu pengetahuan. Rugilah kalau kita tidak menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu. Jadilah kita seperti bumi yang tadi, yang tidak dapat memberi manfaat. Dia tidak menerima manfaat dan tidak boleh menerima manfaat. Yang ke-14-nya daripada keberkatan ilmu, bahawa orang yang berilmu itu mereka adalah termasuk di kalangan ulatil umur, ulatil amri. Maksudnya mereka diibaratkan seperti pemerintah juga, orang yang menyuruh, yang memerintah. Orang yang berilmu diibarat seperti pemerintah yang menetapkan suatu hukum daripada syariat tadi dan perintah untuk dilaksanakan syariat. Jadi mereka diibaratkan seperti pemerintah jugalah, ya. Satu daripada dua jenis pemerintah tadi, orang yang berilmu. Ini sebagaimana firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul SAW, dan orang yang memegang tampuk kepimpinan daripada kalangan kamu. Jadi kata Ibn Qayyim rahimahullah, dalam ayat ni mensyarahkannya, kalau kita lihat jihad, kan? Jihad ni dia berlaku sama ada dengan pedang, dengan mata pedang, kan? Ataupun jihad berlaku dengan lisan, dengan hujah dan penjelasan. Jihad ni ada dua. Jihad dengan pedang dan jihad dengan lisan. Sekarang mana jihad dengan pedang dah tak ada, kan? Mana orang dah tak perang. Yang ada hanya jihad dengan lisan wal bayan. Kita berjihad memerangi ahlul bid'ah, kan? Mereka yang mereka-rekakan perkara-perkara agama, dan ahlul maksiyah, dan al-qussas wa azin dan sebagainya, para penceramah-penceramah yang batil ini, kan, ya, pengelipu lara ni, kita menjelaskan kesesatan dan kejahatan mereka. Itu adalah jihad fi sabilillah, ya. Jadi para sahabat, kata Ibn Qayyim rahimahullah, mereka menafsirkan jihad ni, radhiyallahu anhu, mereka menafsirkan jihad firman Allah Taala tu dengan jihad, jihad lisan dan jihad sinan. Firman Allah, atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, ta'ala pada Allah, ta'ala pada Rasul, dan orang yang memerintah di kalangan kamu. Yakni para sahabat menafsirkan ulil amri ini maknanya dengan para umara, dengan para raja, pemerintah, ketua, dan para ulama. Mereka adalah umara dan ulama. Maka mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Fa innahumul mujahidun.
Orang-orang berilmu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mereka yang pergi berperang dengan senjata api, dengan pedang dan sebagainya, mereka berjihad dengan tangan mereka. Dan para ulama, orang-orang berilmu, mereka berjihad dengan lidah mereka. Nah, ini berjihad dengan tangan, ini berjihad dengan lidah. Jadi menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah sebesar-besar. Dia adalah daripada jihad di jalan Allah Taala yang terbesar. Kata Ibn Qayyim, min a'zami sabilillahi azza wa jalla. Di antara jalan Tuhan yang terbesar adalah belajar dan mengajar. Berilmu dan menyampaikan ilmu. Itu jalan Allah Ta'ala yang terbesar. Sabilullah, jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untunglah kita yang menuntut ilmu ni kan. Yang berada dalam majlis ilmu ni, kita belajar sekian lama, kita belajar kan, sejak puluhan tahun ni kita belajar kan. Kalau kita di Yayasan Taklim ni, kita kata mungkin kat 30 tahun ataupun lebih kan. Jadi daripada awal belajar sampai dah 30 tahun, tak boleh mengajar kan. Jadi bolehlah mengajar, kita boleh cerita kan ilmu yang ada pada kita tadi. Itulah dia menyampaikan. Kata Syekh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa tayyaballahu sarahu. Dia kata, fawilayatu ahli ilmi, maka kepimpinan ulama adalah dengan menjelaskan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengajak manusia kepada syariat Allah. Dan kepimpinan para umara ini, para pemerintah ini, raja-raja ini adalah untuk melaksanakan syariat Allah dan memerintahkan manusia, memaksa manusia untuk mengikuti syariat Allah. Itu tugas pemerintah kerajaan. Tugas ulama adalah menjelaskan syariat Allah dan mengajak manusia kepada syariat Allah. Tugas pemerintah adalah untuk melaksanakan syariat Allah dan mewajibkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan syariat Allah. Baik, perkataan ilmu yang ke-15-nya adalah keredaan para malaikat dengan penuntut ilmu. Jadi kan untung kita ni maknanya belajar kan, malaikat redha kat kita. Makhluk Allah yang tidak akan berdosa lah, malaikat ni. Jadi hadis daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yabtaghi minhu ilman, barang siapa yang melalui satu jalan, dengan jalan tersebut dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, salakallahu bihi, Allah akan meletakkannya Allah akan memberinya jalan, memberi kepadanya jalan, tariqan ilal jannah, menuju ke syurga. Wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tada'u ajnihataha, mereka meletakkan sayap mereka, maksudnya berhenti terbang lah ya. Ridan, kenapa? Rida li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu. Kata Al-Khattabi rahimahullah dalam menafsirkan malaikat ni meletakkan sayap dia, macam apa maksud ni malaikat ni meletakkan sayap-sayap mereka? Kerana rida kepada penuntut ilmu. Kata Al-Khattabi rahimahullah, sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayap mereka, kata Nabi SAW, kepada penuntut ilmu. Kerana rida ditakwilkan, ditafsirkan dengan beberapa tafsiran katanya. Ya, tafsiran yang pertama bahawa maksud meletakkan sayap itu dengan makna tawadhu' dan khusyuk, ta'ziman, sebagai pengagungan, pembesaran bagi hak orang yang menuntut ilmu dan memuliakan bagi ilmunya. Tawadhu' kepada orang yang berilmu, lihaqqihi, bagi hak orang berilmu itu, dan sebagai memuliakan ilmunya, menghormati ilmu orang tadi. Subhanallah. Dan dikatakan bahawa wad'ul janah, meletakkan sayapnya itu bermakna berhenti daripada terbang untuk turun duduk di sisi orang yang
belajar dan mengajar tadilah. Dan dikatakan maknanya adalah bantuan dan pertolongan dan memudahkan usaha dalam menuntut ilmu. Dikatakan macam tu juga tafsirannya. Wallahu a'lam katanya. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Kata Abu Yahya Zakaria As-Saji rahimahullah, dia kata apa? Kunna namshi fi ba'd aziqatil Basrah. Kami pernah jalan di lorong-lorong di Basrah. Pergi ke rumah sebahagian ulama hadis. Kan? Lalu kot lorong-lorong nak pergi belajar di sebahagian rumah di ulama hadis tadi. Fa asra'na al-mashya, kami pun jalan cepat-cepat, laju-laju. Dan di kalangan kami ada seorang lelaki yang dia ni perangai tak elok. Kurang ajar, imagine. Yang dia ni pada agama dia ni orang duk sebut pasal agama dia ni tak bagus lah. Dia sebut agama dia ni tak bagus, teruk jenis perangai dia gini-gini. Orang duk sebut kan. Orang kata bertahan fidin, maksud dia mungkin dia ni jenis orang menipu ke kan. Suka berbohong kan. Maka dia kata apa? Sambil-sambil dia kata gurau je. Dia kata gurau. Dia kata angkatlah kaki-kaki kamu semua daripada sayap para malaikat nanti. Jangan kamu pun nak patahkan sayap malaikat pula. Jangan letakkan kaki-kaki kamu semua atas sayap para malaikat. Nanti patahlah sayap malaikat tu. Dia cakap tu dengan cara orang yang nak ngolok-ngolok. Orang yang nak main. Ngolok-ngolok. Maka dia tak boleh nak berjalan. Sentiasalah dia berada di tempat dia tadi sehingga kaki dia jadi kerah. Dua kaki dia jadi kerah, tak boleh gerak, melekat. Dan dia pun jatuh. Kaki dah tak boleh nak gerak, jatuhlah dia. Dia main-main, gurau-gurau. Bahaya bergurau-gurau dengan agama ni, bahayalah. Yang ke-16, bahawa ilmu itu dikecualikan. Orang yang berilmu itu daripada laknat. Orang yang berilmu dia tak kena laknat. Dia tak kena laknat lah kalau dia beramal dengan ilmu dia. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ni, kata Nabi, adalah terlaknat dan dilaknati apa yang ada padanya di dunia ni. Illa, kecuali yang tak kena laknat. Zikrullah wa ma walahu, kecuali mengikuti zikir kepada Allah. Kalau ada apa yang berkaitan dengan zikir tadi. Baca Quran ke apa lagi. Menyampaikan ilmu. Wa alimun, dan orang yang berilmu, dia tak kena laknat. Wa muta'allimun, dan orang yang menuntut ilmu. Guru dan penuntut ilmu. Mereka tak akan dilaknat. Tak termasuk di kalangan yang dilaknati. Yang semua kena laknat. Mal'un. Segala harta, segala kereta, segala rumah, segala apa, semua kena laknat. Kecuali ini ya. Zikir kepada Allah dan apa yang berkaitan dengannya. Dan orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Mereka ni tak kena laknat. Qala At-Tibi, kata At-Tibi rahimahullah, yang zahirnya dia kata, memadailah dengan perkataannya wa ma walahu, maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berkaitan dengannya, dengan apa, dengan zikir kepada Allah Taala itu, kerana ia meliputi atas segala kebaikan. Wa ma walahu tu dia meliputi di atas segala kebaikan. Ada semua tak kena laknat lah. Wal fadilat wal mustahsinat wa mustahsanat syara', apa yang dikatakan elok oleh syariat ni semua tak kena laknat. Akan tetapi dalam lafaz hadis tu dibuat pengkhususan. Selepas disebut secara umum, lepas tu dinafikan pula secara khusus. Kan? Ini menunjukkan darjat, ketinggian dan kelebihan orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan, yang belajar ilmu lah. Guru dan murid. Nak menunjukkan tentang dahsyatnya, hebatnya kedudukan mereka berdua ni, guru dan murid ni. Dan sebagai untuk iklankan, untuk khabarkan kepada seluruh manusia selain daripada mereka ini. Kan? Selain daripada mereka ini adalah kebinasaan, rugi, kerugian, hamajun.
kan? Jadi nak jelaskan bahawa lain daripada orang berilmu, yang orang mengajar dan orang diajar tadi, selain daripada mereka adalah hamaj. Kan? Hamaj ni tak ada manfaat apa lah, rugi lah. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, apa-apa saja jalan, apa-apa saja jalan yang boleh menyampaikan kepada ilmu, apa-apa saja cara, kan, yang boleh menyampaikan kepada ilmu dan menyampaikan kita kepada menuntut ilmu, kan, maka dia akan terkecuali daripada terlaknat tadi lah, daripada hadis yang pendek tadi. Dan laknat itu menimpa ke atas apa yang selainnya, selain yang disebut tadi lah, kan, ilmu, kan, dan orang yang berilmu, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang berkaitan daripada segala kebaikan lah. Itu tak terlaknat lah. Kenapa selain daripada ini dilaknati? Kerana ia jauh daripada Allah, jauh daripada apa yang Allah kasihi dan jauh daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-17, keberkatan, daripada keberkatan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi orang yang menuntut ilmu. Iwa'ullah. Allah lindungi, payungi penuntut ilmu. Hadis daripada Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid. Masjid, ketika Rasulullah duduk dalam masjid, kan. Dan para sahabat bersama dengan Nabi SAW duduk dalam masjid tu. Tiba-tiba datang 3 orang dalam masjid tadi dengan Nabi dengan para sahabat. Tiba-tiba datang 3 orang. Bila 3 orang tadi, 2 orang tadi dah datang ke depan. Datang ke depan kepada Rasulullah SAW dan seorang lagi dia pergi. Seorang pergi balik. Dan maka mereka berdua berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Maka salah seorang daripada mereka berdua dia nampak ada satu ruang dalam halaqah tadi, satu kosong halaqah. Maka dia pun duduk dalam halaqah tersebut, tempat kosong tadi. Adapun seorang lagi tak ada tempat tu, dia duduk di belakang. Duduk di bahagian belakang. Adapun yang ketiga, dia pun balik keluar. Apabila selesainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu, khabar, baginda bersabda, "Ala ukhbirukum 'anil nafari thalathati?" Mau tak kamu semua aku ceritakan kepada kamu tentang 3 orang tadi. 3 orang tadi. Maka amma ahaduhum, adapun salah seorang daripada mereka, maka dia pergi kepada Allah Ta'ala. Fa'awahu Allah wal, maka Allah pun pergi melindungi dia. Dan seterusnya lah. 2 orang dan 3 orang tadi lah. Kata Al-Muhallab, pada hadis terdapat fiqah, ini fiqh kefahaman lah, bahawa siapa yang duduk dalam majlis ilmu, halaqah, ataupun dalam majlis mana yang menyebut padanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa dia berada di dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan orang itu akan dihamparkan untuknya sayap-sayap para malaikat. Siapa yang hampar para malaikat lah, hampar sayap-sayap mereka untuk orang ni. Demikianlah wajib ke atas orang yang berilmu, bahawa dia hendak dudukkan orang yang datang ke majlis, bagi ruang kepada orang yang datang ke majlisnya menuntut ilmu. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'awahu Allahu ilaihi, maka Allah beri kepadanya ruang untuk perlindungan kepadanya tadi, hamba tadi. Dan kata Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dalam hadisnya ada kelebihan mulazamah halaqah ilmu, kelebihan berterusan dalam menuntut ilmu di majlis ilmu, kan, majlis zikir tadi. Bukan maksud majlis zikir ni majlis tu ramai-ramai baca Yasin, ramai-ramai baca surah Al-Kahfi, ramai-ramai baca surah Al-Mulk, kemudian ada doa-doa tertentu dan sebagainya. Bukan maksud gitu. Kan, majlis ilmu, majlis zikir ni sama ya. Majlis mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, kan?
majlis zikir. Ini kelebihan bermulazamah, melazimi ilmu dan zikir dan duduk bersama dengan orang yang alim, yang memberi peringatan, terutamanya di masjid-masjid lah. Gitu. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, kalaulah tidak ada bagi penuntut ilmu itu melainkan Allah Ta'ala melindungi dia, tak ada kelebihan lain, hanya ada perlindungan Allah Ta'ala saja untuk dia. Kalaulah macam tu, nescaya memadai bagi dia kelebihan tadi, kurniaan Allah Ta'ala. Dia Allah pilih dia untuk beri ilmu kepada dia. Dia hanya kalaulah dia ni hanya dapat perlindungan Tuhan, tak ada kelebihan lain, memadai bagi dia sebagai kelebihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu tersebut. Yang ke-18, bahawa orang yang berilmu ini mereka ada perasaan cemburu dan iri hati. Yani iri hati untuk bersaing lah. Cemburu untuk bersaing. Kan? Orang yang berilmu ni dia pun ada sifat tu. Nak bersaing dengan orang lain pada sudut ilmu. Dia dah tahu, aku pun nak tahu juga. Dia dah baca buku 10 buah, aku nak baca buku 10 buah juga ataupun lebih. Dah gitu. Baik. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita ni berhasad dengki, dan tidak boleh berhasad dengki illa fitnataini, kecuali pada dua perkara. Ada dua perkara itu. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan, seorang lelaki yang Allah beri kepada dia kekayaan dengan cara yang halal, bukan cara yang rasuah. Kalau cara rasuah ni tak berkat harta benda, kaya macam mana pun. Nak dapat tender, bayar rasuah, tak berkat, kita tak payah buat. Kawan-kawan kita yang kontraktor ni bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Kekayaan dunia ni bukan cara mana pun. Kan, kita nak tender tu, tender ni kita takwil macam-macam takwil. Kalau aku tak ambil, nanti orang kafir ambil, rugilah orang Islam. Tak ada siapa yang jadi kontraktor kerajaan ke apa ke. Kan, jadi bahaya harta haram ni kita makan. Kan, kita bela anak bini kita dengan harta yang haram tadi. Na'udzubillah min zalik. Itu doa kita tak makbul. Ya, begitu juga para penjawat awam. Kan, yang sebahagiannya kita dengar-dengar. Okay, kalau nak aku tolong cepat kan, bayarlah duit pelincin. Lagi duit apa lagi dia panggil? Kan, duit memudahkan, pemudah dan sebagainya. Rasuah. Tak kira lah dari sekecil-kecil hingga kepada sebesar-besarnya. Jadi bertakwalah kepada Allah Ta'ala kerana kita ni semua akan mati. Kita akan jadi tua dan orang yang kerja ni dia akan pencin. Mungkin kehidupan dia berterusan. Allah Ta'ala balas dunia sebelum akhirat macam mana. Kan? Duit yang banyak-banyak tadi digunakan untuk buat rawatan hospital je, kena stroke lah, kena apa lah kan. Ini hasil apa? Hasil kerja haram, makanan haram yang dimakan tadi kan, daripada rasuah. Berleluasa rasuah kita di Malaysia ni kan. Setiap bidang pejabat tu maknanya awam tu adalah rasuah-rasuah mereka yang mereka ambil. Kan? Dengan arti kalau kata dalam kata maknanya kalau aku tak ambil nanti orang lain ambil aku ambil. Kan? Jadi maknanya orang kafir ni yang nak mudah kerja ni dia pun suka hal tu. Sebab kerja dia pun mudah. Bayar aja berapa nak. 1,000, 2,000, 5,000. Ikutlah bagi. Jadi, sebab tu kita tengok kan kalau di atas jalan-jalan raya tu muat apa syarat apa muatan dia muatan dia terlalu syarat sampai melebihi had. Tapi relax biasa jalan atas jalan raya, tak ada siapa tahan pun. Jadi maknanya di situ kita timbul buruk sangka kita lah pada orang yang bertanggungjawab dalam perkara tu. Jadi itulah dia binasa negara kita ni dengan rasuah. Binasanya keluarga kita ni dengan rasuah lah, kita makan rasuah. Berdoalah supaya Allah jauhkan kita. Jadi sebenarnya kan sahabat-sahabat kita jadi kontraktor semua tadi kan, dengan jadikan ia sebagai istidraj.
Kita buat dapat tak ada siapa tangkap kita. Berpuluh tahun dah kita buat. Tu istidraj. Kan? Bolehlah pakai kereta mewah dan sebagainya. Boleh beli rumah yang harga 1 juta lebih tapi dengan hasil rasuah. Tak ada keberkatan. Biar daripada hasil yang halal. Berkat. Walaupun kita duduk rumah yang tak ada bilik pun berkat, insya-Allah. Allah akan muliakan kita. Jadi kita berhati-hati. Kan? Kalau kita tahu kita tak nasihat, bahaya juga. Kan? Yang apa nama? Yang ar-radhi kal fa'il, orang yang redha macam yang buat, sama. Itu dia. Jadi yang pertamanya yang kita boleh iri hati, kita dengki masa kita macam apa? Cemburu. Kita cemburu untuk menyayangi dia, bukan untuk membinasakan apa yang di sisi dia, tak. Kita cemburu untuk menyayangi dia, nak bersaing dengan dia. Itu makna ghibtah. Seorang lelaki yang Allah berikan kepada dia kekayaan harta benda. Lalu dia gunakan kekayaan harta benda tersebut dalam jalan kebenaran. Dia habiskan harta benda dia tu pada jalan kebenaran. Dan seorang lelaki pula yang Allah berikan kepadanya hikmah, pengetahuan, kebijaksanaan. Maka dia pun menunaikan, melaksanakan tugas dia tadi dengan kebijaksanaan yang dia miliki. Dan dia mengajarkannya pula hikmah itu, ilmu itu. Jadi kita boleh cemburui untuk menyayangi dia lah. Kalau ada orang alim, kita tengok dia banyak murid yang belajar dengan dia, ramai banyak tempat dia mengajar, kita rasa cemburu, kita nak mengajar dia juga. Kenapa? Kerana kita nak pahala macam dia dapat. Kita cemburu dia bukan untuk menghilangkan kebaikan daripada dia, tapi untuk menyayangi dan kita nak dapat kebaikan yang sama apa yang dia dapat itu. Kata Ibn Battal rahimahullahu ta'ala, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad. Tidak boleh kita nak berhasad melainkan pada dua jenis. Macam tadi kan. Qala Ibn Battal, ya, tarjama Al-Bukhari li hadzal bab. Ibn Battal mengatakan Al-Imam Al-Bukhari menterjemahkan bab ini dengan sebagai bab al-igtibat fil ilmi, cemburu dalam ilmu dan kebijaksanaan. Dicemburui dalam ilmu dan kebijaksanaan kerana barang siapa yang diberikan kepadanya al-hikmah, kebijaksanaan, seperti keadaan ini, kan, maka selayaknya dia itu dicemburui untuk disayangi dan dilumba. Ialah kita berlumba dengan dia. Sepatutnya macam itulah. Kebaikan kita berlumba untuk dapat bukan untuk dia dan semua, kan. Kata Ibn Hajar rahimahullah, hadis menunjukkan bahawa ghibtah itu tidak berlaku melainkan dengan satu daripada dua perkara. Ghibtah itu tidak akan berlaku melainkan dengan satu daripada dua perkara. Yang pertamanya ilmu ataupun kemurahan. Pada ni, maksudnya orang tu berilmu, kita nak juga nak belajar jadi macam dia, kita nak menyampaikan ilmu macam dia juga. Seorang lagi pula orang kaya, kita pun berusaha nak jadi kaya, bekerja nak jadi kaya. Sebab kita nak bayar zakat, macam kita nak sedekah, kita nak belanja orang makan, semua tadi kan. Jadi tidak, kemurahan hati itu tidak akan jadi mulia melainkan dengan pengetahuan, dengan ilmu. Tapi ilmu tak jadi mulia juga. Kan? Inilah harta dia macam biasa, yang bukan dan dapat derajat kemuliaan tanpa ilmu. Jadi kekayaan itu akan jadi baik, kan, adalah dengan ilmu. Kemudian ke-19-nya daripada keberkatan ilmu ini, doa Nabi SAW untuk orang berilmu dengan cahaya di wajah mereka. Wajah mereka nanti akan bercahaya, berseri-seri, orang berilmu. Hadis daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, nadarallahu imra'an, semoga Allah Ta'ala memberikan pada seseorang cahaya, Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mana dia mendengar hadisku. Sami'a minna hadisan, dia mendengar daripada kami satu hadis, lalu dia menghafaznya, ya, menghafalnya sehingga dia menyampaikan hadis tersebut. Maka
Barangkali orang yang membawa ilmu fiqh, guru pergi mengajar anak murid, barangkali anak murid yang dia ajar tu lebih faham daripada dia. Barangkali orang yang bawa ilmu fiqh pergi mengajar orang yang lebih faham daripada dia. Dan barangkali dia berlaku kan, anak murid dia pandai daripada ustaz. Dan barangkali orang yang membawa fiqh ni, dia tak faham fiqh yang dia bawa pun. Dia bawa ilmu fiqh tapi tak faham fiqh yang dia bawa tadi. Kata Al-Munziri rahimahullah, maknanya adalah doa dengan memberi cahaya pada orang yang berilmu tadi lah, dan memberi nikmat, kebaikan, keindahan dan kebaikan. Maka jadilah takdirnya jammalahullahu, Allah Ta'ala mencantikkan dia dan Allah hiaskan dia dengan perhiasan yang cantik dan selain demikian itu. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, walau lam yakun fi fadl al-ilmi illa hadha wahdahu lakafa bihi syarafan. Dia kata kalaulah tidak ada apa-apa kelebihan kepada ilmu ni melainkan dengan satu kelebihan ni saja, cahaya pada diri tadi, kan saya memadailah sebagai kemuliaan bagi orang yang berilmu. Dan tak ada fadilat lain pun. Kenapa? Kerana Nabi SAW mendoakan bagi orang yang mendengar perkataannya dan memeliharanya, menghafalnya, lalu disampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Kata Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doa permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian itu engkau dapati bahawa ahli hadis adalah manusia yang paling cantik wajah mereka, paling berseri wajah mereka, paling indah kelakuan mereka. Telah diriwayatkan daripada Sufyan rahimahullah bahawa dia telah berkata tidak ada seorang pun, dia kata tidak ada seorang pun yang menuntut ilmu hadis melainkan pada wajahnya ada cahaya. Sama ada cahaya yang ruhiyah atau ma'nawiyah, cahaya ada luaran ataupun cahaya dalaman. Ni kata Sufyan lah. Tak pasti Sufyan Sauri ataupun Sufyan bin Uyainah. Yang ke-20, para malaikat berbangga-bangga dengan penuntut ilmu. Para malaikat mereka berbangga dengan penuntut ilmu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata Muawiyah keluar pergi kepada satu halaqah di masjid. Maka Muawiyah pun tanyalah kepada orang yang duduk halaqah di masjid tadi, apa yang menyebabkan kamu semua duduk di sini? Dia jawab, kami duduk mengingati Allah. Najlisu nazkurullah, kami duduk mengingati Allah. Maka bukan maksud mengingati Allah ni duduk ramai-ramai zikir, ramai-ramai, betul, masing-masing lah. Maksudnya dia panggil apa? Ibadat infiradi lah, individu. Infiradi. Ibadat masing-masing yang cara-cara masing-masing lah. Ni baca Quran, ni solat, ni istighfar, ni selawat, macam-macam lah. Kami duduk, kami berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahi ma ajlasakum illa dzaka, demi Allah kamu tidak duduk melainkan untuk ini, untuk zikir ini, untuk ilmu ni. Qalu, mereka menjawab, ma ajlasana illa dzaka, tidak yang menyebabkan kami duduk sini melainkan demikian tu lah, zikir dan untuk ilmu tadi. Majlis zikrullah, sebut nama Allah tu. Kata Muawiyah radhiyallahu anhu, adapun aku bukan nak suruh kamu bersumpah sebab aku nak celah kamu, bukan macam tu. Tidak ada seorang pun, kata dia, di tempat kedudukanku ini daripada Rasulullah SAW lebih sedikit dari aku hadisnya. Dari aku, maksudnya selain daripada aku ni hadis pun banyak daripada aku. Kan hadis-hadis aku ni maknanya tinggal dia kata orang lain riwayat hadis lebih banyak daripada aku juga, macam tu. Itu maksud dia. Bukan aku lebih banyak daripada mereka meriwayatkan hadis. Sesungguhnya Rasulullah SAW
Ha? Keluar kepada satu halaqah daripada kalangan sahabat-sahabat daripada dua halaqah tu kan. Faqala, maka Rasulullah kata, "Ma ajalah komplain sebabkan kamu duduk semua ni." Depa kata duduk, kami duduk mengingati Allah, berzikir mengingati Allah. Nahmaduhu, kami bertakbir memujinya kan. Kami memujinya di atas petunjuk yang dia berikan kepada kami. Contoh dia duduk bersembang-sembang kan. Duduk amal sembang, alhamdulillah. Kan dalam keadaan dunia yang hari ni begitu teruk kan. Maknanya kemungkaran ni berleluasa. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada kita kelebihan pemeliharaan dia ke atas kita. Dan bersyukurlah kepada kita, kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah semua tadi. Ini. Ya. Halaqah ni lah. Memuji Allah Ta'ala di atas petunjuk yang Allah berikan kepada kami. Kepada Islam. Dan kurniaan dia ke atas kami dengan Islam itu. Dan Nabi kata, bila sahabat kata macam tu dekat Nabi kata, Allahi ma jalasakum illa dhaka. Demi Allah, tidak menyebabkan kamu duduk dalam majlis ini melainkan kerana itu. Ya. Kerana nak memuji Allah, nak mengingati Allah. Qalu, dia berjawab, wallahi ma ajlasana illa dhaka. Tidaklah kami duduk melainkan dengan demikian itu. Kemudian kata Nabi SAW, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Nabi kata, aku ni suruh kamu sumpah. Aku ni sebut kata sumpah ni suruh kamu sumpah. Bukan nak kena tomah kat kamu. Tak. Bukan nak celah kamu. Akan tetapi Jibril telah datang kepada aku. Maka dia khabarkan kepada aku bahawa Allah Azza wa Jalla akan berbangga dengan kamu semua di hadapan para malaikat. Itu kata Jibril alaihi salam. Qala An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, makna hadis ini zahir kelebihan Allah Taala zahirkan kelebihan kamu untuk mereka, untuk para siapa? Para malaikat. Allah zahirkan kelebihan kamu untuk para malaikat, dan Allah nak memperlihatkan kepada mereka dan kebaikan amalan kamu semua hai anak Adam. Allah nak puji mereka di sisi, dan Allah nak memuji kamu semua di sisi mereka, di sisi para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-21 pula. Yang 21, kelebihan keberkatan ilmu, iaitu mendahulukan orang yang berilmu dalam pelantikan pelantikan bahagian bidang-bidang agama ni dalam pemerintahan lah. Kan? Bidang-bidang agama, pengarah tu daripada orang yang berilmu. Hadis daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi kata, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang patut jadi imam solat ni orang yang paling pandai baca Al-Quran, paling menghafal bagi Al-Quran. Ya. Itu yang patut jadi imam. Yang paling sedap bacaan Al-Quran, paling banyak hafazan dia kan. Fa in kanu fil qira'ati sawa'un, kalau mereka ni dalam bacaan sama aja. Sama. Fa a'lamahum bis sunnah, maka yang paling mengetahui dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling pandai sunnah? Dia ke depan lah. Fa in kanu fi sinnati fa'alamuhum bis sunnah. Kan? Yang paling mengetahui dengan, kalau pada bacaan sama, maka yang paling mengetahui dengan sunnah lah. Pandai sunnah. Kan? Alim. Fa in kanu fi sunnati sawa'un, kalau depa ni semua pandai dalam bab sunnah, kan? Sama pandai. Fa aqdamuhum islaman, maka cara yang paling awal masuk Islam lah. Atau sinnan, yang paling tua lah, paling dahulu lahir ke dunia. Itu. Baik, kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, didahulukan untuk menjadi imam itu, kan, adalah ilmu. Ilmu lah yang menjadikan seorang itu dikedepankan untuk jadi imam adalah sebab
ilmu. Bukan sebab masuk Islam dulu. Bukan dengan sebab masuk Islam, bukan dengan sebab lahir dulu. Tak. Tapi dengan sebab ilmu dulu. Jadi maknanya, bukan sebab dengan orang masuk Islam dulu, dengan hijrah dulu untuk jadi imam kan. Tak. Maksudnya yang berilmu dulu, yang boleh baca Quran. A'lamuhum, yang paling mengetahui, aqra'uhum li kitabillah, yang paling pandai membaca kitab Allah ni. Baca kata-kata baca saja. Selingan faham, selingan tajwid apa semua kan cukup lengkap lah. Aqra'uhum li kitabillah, yang paling membaca, pandai baca daripada Al-Quran. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, faqaddima fil imamati. Kata ni. Ini menunjukkan bahawa kemuliaan ilmu. Menunjukkan atas kemuliaan ilmu dan kelebihan ilmu. Bahawa orang yang berilmu itu layak dikedepankan dalam darjat agama lah. Dalam kedudukan agama, mereka itu dikedepankan. Orang yang berilmu ini. Yang ke-20-nya, sebab tu ini satu maknanya penjelasan lah. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni kan, dia pergi mengajar di masjid ataupun di mana-mana surau kan. Jadi bila tiba waktu solat, maka baiknya, afdalnya dikedepankanlah ustaz tadi jadi imam, melainkan dia menolak. Kenapa dikedepankan mereka? Kerana mereka itu yang berilmu. Ilmu mereka itu mulia, tinggi darjat, dan mereka yang layak dikedepankan. Kadang-kadang imam masjid surau tu kan dia bukan dia ada kelaikan mana pun. Kadang baca, boleh baca surah ni sikit kan, boleh wirid panjang, tu kena. Boleh baca doa panjang tu kena. Jadi tak sepatutnya berlaku macam tu lah. Itu yang didahulukan ustaz-ustaz. Jadi kerana mereka ni orang yang berilmu dan mereka dikedepankan dalam untuk menjadi imam lah solat. Begitu. Malaikat dia tolak tadi tak apalah. Yang ke-21, yang ke-22, bahawa ilmu ini adalah pusaka para nabi, pusaka kenabian. Mirathun nubuwah, pusaka kenabian. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, sesungguhnya para nabi mereka tidak mewarisi kan dinar dan dirham, duit emas dan duit perak, dia tak tinggal lah tu. Okey. Wa innama warathul ilma, akan tetapi adapun hanya saja mereka ini mewarisi ilmu, pengetahuan. Faman akhadahu, barang siapa yang mengambil ilmu itu, akhadha bihadzin wafir, dia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak lah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu daripada ilmu, bukan harta ilmu. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, di antara sebesar-besar darjat bagi orang yang berilmu ini adalah para anbiya ni. Mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Para anbiya alaihimussalatu wassalamu ala nabiyina salawatullahi wassalamuhu, mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Maka pewaris mereka adalah sebaik-baik makhluk selepas mereka. Pewaris para nabi adalah sebaik-baik makhluk selepas mereka. Dan kerana setiap yang diwarisi itu akan berpindah, berpindah milik daripada yang mewarisi dan kepada yang diwarisi kan. Yang diwarisi kepada yang mewarisi.
Kenapa? Kerana mereka akan melaksanakan tugas mereka sebelum itu, tugas para anbiya sebelum itu akan dilaksanakan. Tidak ada mereka yang datang selepas para rasul alaihi wassalatu wassalam yang boleh duduk di tempat para rasul ini untuk menyampaikan agama kepada manusia melainkan para ulama aja. Mana ada yang lain? Kenapa para ulama ini terlebih berhak ke atas manusia? Ya. Untuk diikutilah. Diikuti. Kemudian pada ini terdapat peringatan bahawa para ulama, orang-orang berilmu adalah manusia yang paling dekat kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kenapa? Kerana warisan ini yang dekat kepada yang diwarisi adalah pewaris. Yang itu yang paling dekat dengan dia. Jadi para ulama adalah pewaris para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kerana mereka dekatnya dengan para nabi tadi lah. Jadi Allah Ta'ala khususkan rahmatnya ke atas siapa saja yang dia kehendaki. Yang ke-23, keberkatan untuk orang berilmu ni terdapat permohonan keampunan daripada ikan di laut dan selainnya, ikan di laut dan haiwan di darat, untuk penuntut ilmu. Permohonan istighfar oleh ikan di laut untuk penuntut ilmu dan selainnya. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah bersabda, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ardi hatta al hitani fil ma'i. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu, wa inna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu dimohon keampunan untuknya oleh mereka yang berada di langit dan di bumi, sehingga kan ikan yang di air, yang itulah dia. Yang di langit dan para malaikat lah. Kata Al-Khattabi rahimahullah, dan dikatakan pada sabda Nabi SAW itu, dan dimohon ampun untuknya oleh ikan di tengah laut, dalam laut tadi kan, di dasar laut tu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada ikan ni, ikan paus, hitan ni mesti ikan besar, ikan paus pula. Dan selainnya, daripada jenis-jenis haiwan yang lain, dengan Allah berikan kepada dia pengetahuan. Ya. Maknanya, di atas lidah para ulama. Maksudnya dengan pengetahuan di atas lidah para ulama dengan berbagai jenis perkara yang bermanfaat. Kan? Dan kebaikan. Jadi mereka yang para ulama lah yang menjelaskan hukum segala sesuatu. Apa yang halal, apa yang haram, apa yang halal daripada haiwan tadi, daripada apa? Boleh makan ke tak boleh makan. Kan? Dan apa yang haram daripadanya. Dan mereka memberi petunjuk kepada perkara yang baik. Mana dalam bab dia lah. Dan mereka berwasiat supaya berbuat baik kepada haiwan dan menjauhkan daripada perbuatan memudaratkan haiwan. Sebab tu Allah Ta'ala ilhamkan kepada haiwan ini untuk mohon keampunan kepada para ulama sebagai membalas bagi jasa ulama, mengingatkan manusia jangan menzalimi kami. Ya, jangan menyakiti kami. Buatlah baik pada kami. Jangan sakiti kami. Jadi maknanya sebagai membalas jasa bagi para ulama tadilah, untuk tidak menganiaya haiwan. Maka Allah berikan ilham kepada haiwan tadi untuk beristighfar, memohon keampunan kepada orang yang berilmu itulah. Kemudian yang ke-24-nya berkaitan ilmu itu, dakwah, mana-mana dakwah tidak akan berjaya tanpa ilmu. Mesti ada ilmu untuk berjaya dalam dakwah kita. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 108. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Qul, katakanlah Muhammad SAW, hadhihi sabili, inilah dia jalanku. Inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, pengetahuan. Aku dan mereka yang mengikutiku. Dan maksudnya Allah, tidaklah aku termasuk di kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, dia kata, kalaulah dakwah kepada Allah Ta'ala ni adalah semulia-mulia darjat, kan, seseorang hamba, dan apa nama yang paling afdal darjat seorang hamba, kan, kalaulah dakwah itu dakwah kepada Allah itu adalah pekerjaan yang paling mulia bagi seorang hamba, maka ia tidak akan terhasil dakwah itu. Tidak akan terhasil. Dakwah adalah semulia-mulia pekerjaan, tapi pekerjaan yang mulia ini tidak akan terhasil melainkan dengan ilmu. Yang kita gunakan ilmu tersebut untuk mengajak manusia kepada Tuhan. Ya. Jadi maknanya ilmu itu adalah penyempurna bagi dakwah. Ya. Ilmu itu dia adalah penyempurna bagi dakwah, ataupun penyempurna bagi kita untuk sampai kepada maqam darjat yang agung, yang mulia, iaitu menyampaikan di jalan Allah Ta'ala. Jadi ilmu ni adalah dia panggil gear lah, macam tu kan, yang kita gunakan untuk bergerak tadi dengan ilmu. Jadi mestilah ada ilmu untuk sempurnakan dakwah kita. Memadailah ilmu itu satu kemuliaan bagi orang yang memilikinya, yang dia boleh merentas darjat ini, maqam ini, boleh sampai pada maqam yang tinggi, iaitu maqam mana yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maqam yang agung, iaitu maqam para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan maqam pengikut para anbiya yang menyampaikan seruan, yang meneruskan delegasi ataupun usaha para anbiya menyampaikan ilmu kepada manusia. Ini kelebihan, ini keuntungan kelebihan orang yang berilmu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah letakkan kita menjadikan kita sebagai ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu lah. Wallahu yu'ti fadlahu man yasha. Allah memberikan kelebihan kurniaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kita dah sampai di penghujung masa. 3 minit lagi insya-Allah. InsyaAllah nanti kita akan sambung berkenaan dengan al-barakatu fi man da'a ila al-Islam, keberkatan pada orang yang mengajak manusia kepada Islam. Berkatnya orang yang berdakwah ajak manusia masuk Islam ni. Contoh satu. Dan insya-Allah taala sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء، مع السلامة.